Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bersama lagi pada malam ini. Dan kita mendoakan semoga Habib Ali Al-Sagaf cepat sembuh ya. Amin. Malam ini saya cuba nak sambung apa yang saya ceritakan pada bulan lepas, 2 bulan lepas. 2 bulan lepas saya cerita tentang waktu yang paling kritikal, yang paling detik yang paling penting dalam hidup kita, yang akan menentukan masa depan kita, yakni masa kita di akhirat ya, sama ada masa itu beruntung ataupun rugi. Bilakah masa itu? Masanya sebenarnya apabila kita berpindah daripada alam dunia kepada alam barzakh. Semasa kita berpindah itulah, kalaulah misalnya perpindahan itu adalah satu perpindahan yang baik, yakni husnul khatimah, maka semuanya berjalan lancar, tidak ada masalah. Tapi kalau dia bukan husnul khatimah, yakni su'ul khatimah, maka apa yang akan berikut selepas itu adalah perkara-perkara yang merugikan. Jadi detik itulah yang paling penting yang saya ceritakan. Kemudian saya sambung mengatakan pada masa itu, sebab masa tidak mengizinkan, saya tidak dapat menyambung apa yang sebenarnya berlaku apabila detik itu sampai. Tetapi saya terangkan apakah perkara-perkara yang boleh kita buat untuk bersedia supaya detik yang sampai itu adalah satu detik yang baik bagi kita ya. Jadi perkara-perkara yang telah saya ceritakan itu boleh diamalkan. Saya harap ingat dan dapat diamalkan. Cuma dalam masa saya terangkan pada masa itu, ada satu hadis yang saya sebut pada akhirnya, iaitu sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam sebuah kitab Jami' Tafsir, yakni yang ditulis oleh Imam Suyuti. Saya sebutkan ada satu nasihat yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada 4 perkara yang saya sebutkan dalam hadis itu. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu lupa mandi sunat Jumaat sebelum pergi ke sembahyang Jumaat. Mandi sunat Jumaat sebelum pergi ke sembahyang Jumaat, jangan lupa, kata dia. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa berpuasa selama 3 hari dalam sebulan, iaitu setiap bulan, yakni hari-hari putih 13, 14, 15. Kalau kita buat itu, maka sebenarnya kita berpuasa setahun, samalah seperti berpuasa setahun, walaupun hanya 3 hari dalam sebulan. Yang ketiga, jangan kamu lupa untuk sunat witir sebelum kamu tidur, kata Rasulullah. Sebelum kamu tidur, janganlah kamu lupa sunat witir. Kemudian yang keempat, saya silap mengatakan sunat duha. Sebenarnya bukan sunat duha, tetapi jangan lupa, kata Rasulullah, sembahyang sunat subuh. Sembahyang sunat subuh walaupun kamu telah qiyamul lail semalaman, jangan tinggal sunat subuh. Sebenarnya hadis itu walaupun hanya 4 perkara yang disebutkan, tapi saya tak sempat nak ceritakan satu persatu. Kalau dapat saya ceritakan nanti, insya-Allah pada masa akan datang akan kita lihat bahawa apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah mempunyai banyak sangat ataupun besar sangat dipunya ganjaran. Sangat besar ganjarannya.
bagi keempat-empat ini. Baik. Ada di antara kita sudah tahu apa nama ganjaran bagi sunat subuh dan sebagainya. Tapi yang pertama itu tentang mandi itu lebih panjang sedikit. Baik. Jadi pada malam ini insya-Allah saya akan sambung untuk menyatakan apakah perkara yang akan berlaku semasa detik yang saya sebutkan itu berlaku. Bila sampai masanya, yakni bagaimana seseorang itu menghembuskan napasnya yang terakhir dan apa yang berlaku selepas itu. Itu yang akan saya ceritakan pada malam ini. Ini berdasarkan kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Al-Barra Ibni Azib radhiyallahu an dalam Al-Nasai, Ibni Majah, Abu Daud dan Ahmad. Ada 4 buku hadis yang mencatatkan hadis ini yang panjang lebar dan disahihkan oleh Al-Hakim dan juga Al-Bani. Jadi hadis ini adalah hadis sahih. Ya. Yang pertama, apa yang kata Al-Barra ni tadi? Dia kata satu hari dia dan beberapa sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghantar satu mayat, ya, dari Ansar ke Baqi', yakni tempat perkuburan Baqi' di Madinah, ya. Jadi nak hantar mayat ke perkuburan Baqi' di Madinah. Apa yang berlaku bila sampai ke sana, tiba-tiba dia dapati bahawa kubur itu belum digali lagi. Jadi hendak digali. Jadi oleh sebab ada masa itu Rasulullah pegang sebuah ranting dan digaris-garisnya atas tanah. Kemudian dilihat atas dan lihat bawah, lihat atas, lihat bawah 3 kali. Selepas itu dia kata apa? Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Hendaklah kamu meminta perlindungan Allah daripada azab kubur. Yang ini disuruh sahabat-sahabat minta perlindungan Allah daripada azab kubur. Baik. Kemudian apa yang dibuat? Rasulullah sambung, dia kata dia bacakan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Wah ya Allah, aku pohon perlindungan dengan Kau daripada azab kubur, kata Rasulullah. Yakni sebenarnya Rasulullah sedang mengajar para sahabat apa yang doa yang patut dibaca. Itu sebenarnya tujuannya. Ya, tujuan Rasulullah bacakan doa itu sebenarnya 3 kali dibaca supaya sahabat-sahabat tahu apa doa yang patut dibacakan pada masa itu. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila sampai masa ia meninggalkan hidup ini, yakni hidup di dunia, dan memulakan kehidupan akhirat, yakni apabila dia bernazak dan akan menembuskan nafas yang terakhir. Apa yang berlaku? Maka malaikat-malaikat akan turun dari langit kepadanya. Malaikat akan turun, bukan satu malaikat, ramai malaikatnya akan turun kepadanya. Muka malaikat ini amat putih seperti matahari. Mereka bawa 2 benda, kain kafan dan juga wangi-wangian, yakni minyak wangi, ya. 2 benda yang dibawa oleh malaikat ini, dan mereka duduk jauh daripada orang ini. Kemudian datang malaikat maut duduk di tepi kepalanya. Datang malaikat maut duduk di tepi kepalanya. Apa kata malaikat maut? Malaikat maut kata kepada orang itu, wahai roh yang baik, ataupun wahai roh yang aman dan tenteram, keluarlah kepada keampunan dan keridaan Allah. Seolah-olah malaikat maut menjemput roh orang mukmin ini tadi, orang yang beriman ini tadi, keluar daripada badannya, ya, kepada keampunan dan keridaan Allah. Apa yang berlaku? Maka roh itu pun keluar. Roh itu keluar dengan cara yang sangat lembut, ya, cara yang sangat lembut. Rasulullah cerita, dia kata seolah-olah seperti air
keluar daripada moncong bekas air yang dibuat daripada kulit. Ya, bekas air yang dibuat daripada kulit ada moncongnya kan. Jadi seperti seolah-olah roh itu keluar seperti air yang mengalir daripada moncong tapungan air ini tadi yang diperbuat daripada kulit. Sebenarnya apa yang berlaku ketika itu, memang roh itu keluar dengan cara yang baik. Tetapi walau bagaimanapun kita mesti merasai sakit. Mesti merasai sakit kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merasai sakit ketika itu. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merasai sakit pada masa itu, baginda minta kepada Allah supaya sakit yang ditanggung oleh umatnya semua dia nak tanggung. Rasulullah ingin tanggung sakit yang akan dirasai oleh setiap umatnya. Berbilion-bilion umatnya punya sakit dia nak tanggung. Apa kata Allah? Tak boleh. Tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Bermakna kalau Rasulullah rasa sakit, kita mestilah rasa sakit. Tetapi kalaulah seperti yang diceritakan oleh Rasulullah, roh itu akan keluar dengan cara yang baik, insya-Allah sakit itu tidaklah terlalu. Baik. Jadi apabila roh sudah keluar, apa yang akan berlaku? Malaikat maut akan sambut roh itu. Apabila dia sambut sahaja roh itu, malaikat-malaikat yang lain ini tadi yang bawa kafan dengan minyak wangi tadi, terus sambut roh itu, masukkan dalam kain kafan. Terus masukkan dalam kain kafan, dan pada masa itu roh itu akan mengeluarkan bauan yang sangat wangi, yang tidak pernah satu minyak wangi dalam dunia ini sewangi itu. Yang ini lebih wangi daripada minyak wangi dalam dunia ini yang paling wangi sekalipun. Yang ini roh orang mukmin apabila keluar daripada badannya, dia akan mengeluarkan satu bauan yang sangat wangi dan disambut oleh malaikat maut, kemudian disambut dan tidak ditunggu lama-lama, terus disambut oleh malaikat-malaikat yang lain yang bawa kain kafan ni tadi. Kemudian apa akan berlaku? Dia akan bawa naik ke atas. Sementara itu mengikut riwayat yang lain, malaikat-malaikat yang sudah datang tadi daripada langit bersama malaikat-malaikat di langit, semuanya mendoakan roh ini tadi. Semua malaikat mendoakan roh mukmin ini tadi semasa keluar daripada badan. Kemudian dia angkatnya roh ini dalam kain kafan tadi, dibawa naik atas, bawa naik ke langit, dan dibawanya melalui kumpulan-kumpulan malaikat. Dan setiap kumpulan malaikat ini tadi apabila dilalui oleh malaikat yang bawa roh ini tadi, mereka akan bertanya, siapa si fulan ini? Siapa dia? Roh yang baik ini. Maka jawabnya, roh ini adalah si fulan bin si fulan atau si fulan binti si fulan. Ya. Kemudian apa ceritanya? Dia akan ceritakan siapa dia. Bagaimana malaikat ini menceritakan siapa dia itu? Dia akan menceritakan gelaran-gelaran yang biasa orang ini terima semasa di dunia. Misalnya dia ahli masjid, dia seorang yang suka menolong orang lain, dia selalu memberi sedekah, jarang-jarang dia tak datang ke masjid. Jadi gelaran-gelaran seperti itulah yang diceritakan oleh malaikat yang bawa roh ini tadi ke atas. Apabila dia melalui kumpulan-kumpulan malaikat yang lain yang bertanya siapa dia, sampailah kepada pintu langit yang pertama. Bila sampai pintu langit yang pertama, maka dia minta izin supaya kepada malaikat yang berada di langit kedua untuk buka pintu langit supaya dibawa ke atas. Maka dia pun buka pintu, ditanya siapa dia? Fulan bin fulan. Buka pintu, lulus, naik. Ya, immigration tak ada masalah. Okey. Terus naik kedua dan seterusnya. Lepas satu langit sampai ke langit yang ketujuh. Bila sampai ke langit yang ketujuh, apa yang berlaku?
Allah akan menyatakan, Allah Azza wa Jal akan berfirman, tuliskan buku amalan hamba-Ku ini dalam Illiyun. Apa dia Illiyun? Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 19 hingga 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Wa ma adraka ma illiyun. Apakah kamu tahu tentang illiyun ini? Kitabun marqum adalah satu kitab ataupun satu senarai yang mengandungi kitab-kitab amalan semua ahli-ahli syurga. Jadi orang itu kalau misalnya dia ahli syurga, maka buku amalannya akan direkod di dalam Illiyun, di dalam kitab besar ini. Di kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu yang akan berlaku. Kemudian apa firman Allah lagi? Allah pun berfirman lagi, kembalikan ia ke bumi, yakni kembalikan roh ini balik ke bumi daripada langit ketujuh, ya. Kerana sesungguhnya darinya aku ciptakannya, yakni daripada bumi aku ciptakannya, kepadanya aku kembalikan, dan darinya aku keluarkan mereka semula. Ya, darinya aku cipta dia, masukkan balik ke situ, kemudian akan dikeluarkan daripada bumi balik. Itu selepas sangkakala lah, ya. Baik. Dalam surah apa yang firman ini adalah terdapat dalam surah Al-An'am ayat 61. Maka roh itu akan masuk ke jasad mayat tadi, dan ia boleh dengar tapak kaki mereka yang balik daripada kubur meninggalkannya. Ketika itu dia dengar tapak kaki yang balik. Orang-orang yang hantar dia tadi nak balik, dia dengar tapak kakinya. Dia tahulah orang balik. Bila orang balik apa jadi? Mungkar nakir datang, ya. Maka datanglah dua malaikat yang bengis dan kasar. Ini kepada mukmin ini. Yang bengis dan kasar akan datang kepadanya. Mereka akan mendudukkannya di tengah baring, dudukkan dia dan bertanya, siapakah Tuhan kamu? Marrabbuka, siapakah Tuhan kamu? Mukmin itu akan menjawab, Tuhan aku adalah Allah. Apakah agama kamu? Agamaku adalah Islam. Siapakah manusia yang dihantar kepada kamu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, apakah amalanmu? Aku baca kitab Allah, aku beriman dengannya, dan aku kira ia adalah benar. Jadi 4 soalan. Yang pertama, siapa Tuhan kamu? Yang kedua, apa agama kamu? Yang ketiga, siapa yang bawa agama ini kepada kamu, iaitu Rasulullah. Yang keempat, apa yang kamu buat? Ini apa yang kamu amalkan? Jadi aku amalkan Al-Quran, ya. Dan aku tahu bahawa Al-Quran ini adalah benar. Inilah 4 soalan yang dikemukakan. Kemudian apa jadi? Malaikat itu akan herdik kepadanya dan bertanya, siapa Tuhanmu? Apakah agamamu? Dan siapakah Rasulmu? Dan ini adalah fitnah terakhir yang dihadapi oleh seseorang mukmin. Yakni bagi orang mukmin itulah fitnahnya. Itulah masalahnya yang paling besar, yaitu dengan herdik dan bengisnya, seolah-olah marahnya dua malaikat ini tadi bertanyakan soalan-soalan itu. Itulah saja fitnah yang paling besar yang dihadapi oleh orang mukmin. Tapi apa yang dijanji oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terdapat dalam surah Ibrahim ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan pendirian orang mukmin
dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, yakni pegangan orang mukmin itu sangat teguh, tidak bergenjak. Jadi apabila ditanya siapa Tuhan kamu, ya, apa agama kamu, siapa orang yang bawa agama ini, maka dia jawab terus, Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, dan yang datang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa akan berlaku? Akan terdengar satu suara daripada langit yang mengatakan, hamba-Ku telah berkata benar. Hamba-Ku telah berkata benar. Dan apabila dia sudah berkata benar, beri dia perabot dari syurga. Beri dia perabot dari syurga, pakaian dari syurga, dan bukakan pintu ke syurga untuknya. Suara daripada langit akan menyeru di dalam kubur itu dan didengar oleh malaikat dan juga mayat ini tadi. Dia kata apa? Dia telah bercakap benar, bawalah perabot dari syurga, ya, pakaian dari syurga, ya, dan bukalah pintu syurga untuknya. Baik. Kemudian apa yang akan berlaku? Kemudian akan muncul seorang yang tampan parasnya, cantik pakaiannya, dan sangat harum baunya. Dia berkata, bergembiralah dengan apa yang akan menyukakanmu. Dia tak kenal ni. Datang seorang yang cantik, yang handsome, ya, dengan pakaian yang cantik, dengan wangi dan sebagainya. Tiba-tiba dia kata apa? Bergembiralah kamu dengan apa yang akan berlaku selepas ini. Oh, kemudian apa yang ditanya? Maka orang itu akan bertanya kepadanya, semoga Allah beri kebaikan kepada kamu. Siapa kamu? Muka kamu adalah muka yang membawa kebaikan. Tengok muka pun dah tahu dah, muka baik. Muka kamu adalah satu muka yang boleh membawa kebaikan. Siapa kamu? Maka jawab dia. Apa dia yang dia jawab? Dia kata, orang itu akan jawab, aku adalah amalan baik kamu. Aku adalah amalan baik kamu. Yang datang ini menyerupai seorang manusia, ya, berhadapan dengannya. Dia akan temani kita semasa itu. Dia akan temani mayat ini sampai akhir, ya. Dan apa katanya? Aku bersumpah demi Allah, aku kenal kamu sebagai orang yang segera untuk mentaati Allah dan teragak-agak untuk mendurhakai Allah. Semoga Allah balas kamu dengan kebaikan. Kemudian sebuah pintu ke syurga akan dibuka untuknya. Sebuah pintu ke neraka juga dibuka untuknya. Dua-dua pintu terbuka. Dan dia diberitahu, inilah tempat kamu jika kamu tidak mentaati Allah. Yakni inilah neraka kalau kamu tidak mentaati Allah. Tetapi oleh sebab kamu telah mentaati Allah, maka Allah tutupkan neraka ini dan buka yang syurga untuk kamu, ya. Dan selepas itu apa yang akan berlaku? Inilah tempat kamu jika kamu tidak mentaati, tetapi Allah telah menggantikannya dengan surga. Bila dia lihat surga, dia berkata, ya Tuhanku, segerakanlah kiamat supaya aku boleh kembali kepada keluarga dan kekayaanku. Dia bila dah tengok surga, dia syok sangat. Dia kata, ya Allah, biar datanglah kiamat cepat-cepat, tak ada masalah dah. Kemudian suara itu keluar mengatakan, berehatlah kamu. Rehat dulu. Bermakna di kubur ni barzakh ni apa kerja kita? Rehat. Rehatlah. Ya. Baik. Itu bagi orang yang beriman. Bagaimana pula dengan yang tidak beriman? Mau dengar ke tak mau dengar? Mau dengar ke tak mau dengar? Saya tak tahu jawapan ni. Tak ada orang jawab pun. Baik, tak apalah, saya teruskan.
Bagi mereka yang tidak beriman, yakni yang kafir, sama juga macam tadi, malaikat akan turun, tetapi muka mereka tidak putih seperti matahari, tapi muka mereka hitam legam. Muka malaikat ini hitam belaka. Datang malaikat maut duduk di sebelah kepalanya. Kemudian apa kata malaikat maut? Malaikat maut kata, wahai roh yang kotor, keluarlah kepada kebencian dan kemurkaan Allah. Malaikat maut akan suruh si roh ni keluar. Kalau yang mukmin tadi bila disuruh keluar dengan cara baik, dia keluar. Tapi ini bila dikata keluarlah kepada kebencian dan kemurkaan Allah, apa yang berlaku? Roh ini tadi menjelajah dalam badan, tak mau keluar, merata dia ke dalam badan kita, ya. Kemudian apa yang berlaku? Malaikat maut akan rampas dan tarik dia sampai putus-putus urat-urat dan sebagainya, kena tarik. Itu yang sebagai dicakau dengan apa? Dengan besi di belakang. Itulah rasanya, maknanya lebih pahit, lebih sakit daripada yang mukmin, sebab dia degil. Kemudian bila dia keluar, apa yang berlaku? Samalah seperti tadi. Malaikat yang datang ramai-ramai tadi, dia tidak bawa kain kafan daripada syurga ataupun minyak wangi daripada syurga, tapi dia bawa apa? Dia bawa kain guni kasar. Dan dia bila malaikat maut keluar dapatkan roh, dia terus ambil roh itu, masukkan dalam guni dan dibawa naik atas. Malaikat-malaikat lain melaknat kepada roh ini dan minta supaya janganlah lalu kepada kami, berdekatan dengan kami, jangan lalu, ya, dekat kami, tak usah jauh-jauh. Kemudian bila dilalui, ditanya, siapa ni? Siapakah roh yang kotor ini? Maka orang itu akan menjawab dengan gelaran-gelaran fulan bin fulan, dengan gelaran-gelaran yang tidak baiklah. Ini pencuri, ini penyanga, ini sakau, ya. Itu yang jana. Baik. Jadi diberi gelaran-gelaran yang dipanggil di dunia. Kemudian dibuat naik sampai ke langit yang pertama. Nak naik atas tak boleh dah. Sampai langit pertama saja, tak dibuka langit kedua. Bila tak dibuka langit kedua, Allah berfirman, tuliskanlah bukunya di dalam As-Sijjin. Jadi Illiyun ini sijjin, masuk senarai untuk neraka. Kemudian dicampakkan rohnya balik ke bumi. Dicampakkan balik rohnya ke bumi, masuklah ke dalam jasadnya. Dan bila dah masuk jasad, dia pun dengarlah tapak kaki orang balik. Datang dua malaikat. Selepas itu Munkar Nakir datang, tanya sama soalan, Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Ana ma adri, aku tak tahu. Apa agama kamu? Aku tak tahu. Kemudian siapa yang datang dulu untuk mengajar kamu? Aku tak tahu juga, ya. Kemudian dicadangkan, adakah dia Muhammad? Aku tak tahu, kata dia. Kemudian suara daripada langit akan datang, dia sudah cakap bohong. Kerana apa dia kata bohong? Kerana sebenarnya ni, kalau musyrikun di Mekah pada masa itu, dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu Nabi itu Nabi, dia tahu Nabi itu Rasul, tapi dia tidak mau beriman dengannya. Itu sebab dia cakap bohong. Bukan dia tak tahu, dia tahu tapi dia tidak mau dengar. Sama je seperti sekarang, tahu orang Islam yang ada, mengajar mereka dan sebagainya. Ada yang pandai-pandai cakap pasal Islam tapi tak mau jadi Islam. Tahu tapi tak mau. Jadi itu yang Allah kata, ni pembohong. Dia telah cakap bohong. Masukkanlah dia dalam sijin. Kemudian bukakanlah, berikanlah dia perabot-perabot daripada neraka, ya, baju daripada neraka. Kemudian
bukakanlah pintu neraka untuknya. Maka apa yang dia dapat? Hawa panas yang akan masuk ke dalam kuburnya. Yang mukmin tadi apabila terbuka pintu surga, kuburnya jadi luas, seluas mata memandang, terang menderang. Yang ini gelap patak. Kemudian datang orang yang busuk, pakaian yang huduh, ya, jumpa dia tanya, "Kau ni siapa?" Dia kata, "Akulah amalan buruk engkau. Inilah amalan buruk engkau." Ya. Jadi akhirnya apa jadi? Lepas itu bila malaikat pun sudah pergi, ya, tanya pun tak boleh jawab, dia pun pergi. Kemudian datang satu orang yang bisu, pekak, ya, datang bawa satu pemukul yang besar. Pemukul ini kalau pukul gunung pun, gunung akan menjadi debu. Terus saya kata bukit, gunung kalau dipukul sekali jadi debu. Maka apa yang dibuat oleh orang ini, dia akan pukul kawan ni sekali, pukul kawan sekali jadi debu. Kemudian Allah jadikan dia balik, pukul lagi sampailah kiamat. Bayangkan. Itu sebab saya katakan yang paling penting, detik-detik yang terakhir itu kita jaga baik-baik. Detik-detik yang terakhir itu kita jaga baik-baik. InsyaAllah kalau kita jaga baik, kita dapat husnul khatimah. Dan apabila kita dapat husnul khatimah, insya-Allah kita selamat daripada barzakh sampailah kepada akhirat, mahsyar dan juga akhirat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.